A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji dan kesyukuran kita ucapkan ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak melimpahkan hidayahnya kepada kita, yang banyak melimpahkan rezekinya kepada kita, yang banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita dan juga ya kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Dan juga seperti biasa kita jangan lupa selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para isteri baginda, para sahabat baginda, para ahli keluarga baginda dan juga ataupun serta golongan yang mengikuti jejak langkah baginda sampai hari kiamat. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, salam sejahtera, apa khabar? Kami di Atamar mendoakan agar kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di akhirat dan juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari api neraka-Nya, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti biasa pada pagi ini saya ingin berkongsi beberapa topik live saya untuk perkongsian kita bersama-sama. Dan juga sebelum tu saya mohon bantuan tuan-tuan luar sana yang mengikuti bilas saya, jangan lupa tagkan, sharekan like page ni dan juga invite kawan-kawan di luar sana ke FB page AR Taman ni, yang mana dalam ni banyak perkongsian-perkongsian yang berkaitan dengan kesihatan diri kita yang kita boleh dapatkan ilmunya, insya-Allah. Dan juga yang kedua ialah sebelum saya meneruskan FB live saya ini, saya ingin memperkenalkan diri saya kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana yang belum mengenali saya ya. Okey, baik. Saya Abdul Rahman bin Muhammad Nur. Kami daripada perniagaan AR Tamar, yang mana kami merupakan wakil pemasaran untuk produk-produk dari Al-Hijaz Smart International Senam Berhad. Dan salah satu produk yang kami nak promote, yang kami ingin ketengahkan ialah produk Parti Kesihatan Ajwa ni. Parti Kesihatan Ajwa. Yang ni produk ni ialah produk yang kita panggil produk kesihatan atau Parti Kesihatan Ajwa ni, yang mana produk ini sesuai untuk kegunaan semula insya-Allah. Dan juga untuk makluman tuan-tuan puan di luar sana, kepakaran kami ialah membantu tuan-tuan dan puan di dalam menjaga kesihatan, yang ingin memperbaiki lagi kesihatan ataupun yang ingin kekal sihat dan juga tak kira peringkat umur, sama ada daripada bayi sampai kepada warga emas. Dan di samping tu bila kita sihat, kita dapat menambahkan lagi amal ibadah kita dapat beraktiviti bersama ahli keluarga yang tersayang, dan juga di samping tu kita dapat juga bantu juga orang-orang lain di luar sana Dan secara tak langsung kita dapat juga kita memperbaiki lagi kita dapat juga rasa rindu kita dapat rasa kita dapat rasa kita panggil kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik tuan-tuan puan-puan sekalian, sebelumlah saya meneruskan FB live saya hari ini, daripada sebelum ni tadi, sebelum saya start setting untuk FB live, saya teringat satu cerita lah, satu perkongsian cerita yang saya fikir nak saya kongsikan untuk peringatan ataupun tauladan kita bersama-sama. Yang ini saya rasa tajuk dia pun
uh, mungkin tuan-tuan pun pernah dengar lah berkenaan dengan cerita yang saya nak kongsikan ni. Okey, baik. Cerita ni macam cerita rakyat lah. Cerita rakyat ataupun kita panggil cerita tauladan ataupun cerita apa kita, cerita moral, yang mana cerita ni tajuk dia lebih kurang macam kisah ayah, anak dan seekor unta. Ya, kisah ayah, anak dan seekor unta. Dan kisah ni dia macam ni. Dia terjadi dekat satu perkampungan lah, satu perkampungan orang-orang Badui sana yang di tengah padang pasir lah. Dan kita tahu orang Badui ni dia macam orang nomad, dia berpindah randa, dia ikut keadaan cuaca, keadaan geografi dan seumpamanya, itu kepakaran mereka lah. Dan juga orang Badui ni dia di negeri Arab sana, dan juga uh, dikatakan dekat satu kumpulan orang Badui ni ada dua beranak, yang mana seorang ayah dan juga seorang anak lah. Dan mereka ni tinggal kata panggil uh, cara hidup orang Badawi ni, dia banyak apa ni, kerana dia orang mengembara kan dari satu tempat ke tempat, jadi dia orang banyak menternak apa ni, kambing, lembu lah macam tu kan, dan unta sikit. Okey, baik. Jadi alkisahnya anak dan ayah ni dia ingin pergi ke pekan, pekan yang tak jauh daripada tempat orang singgah atau orang berkampung untuk sementara waktu, untuk diorang nak jual unta mereka lah, salah satu daripada ternakan mereka, iaitu salah satu unta lah. Jadi maka mereka ni pun pack semua barang-barang untuk makanan dan sebagainya, untuk mereka bersiap sedia untuk meneruskan perjalanan seketika lah, untuk ke pekan, untuk ke pasar tu. Jadi dia pun berjalan-jalan lah, berjalan bawa mereka berdua ni melalui sebuah kampung yang tak jauh daripada tempat diorang singgah ni, tempat diorang berkampung sementara ni, sebelum mereka pergi ke kawasan lain. Jadi lalu satu kampung, lalu pun diorang pun lalulah, lalu bawa dengan unta ni. Tiba-tiba terdengar ada orang kata, ada orang yang di kampung tu berkata, dia kata macam tengok tu, dua-dua anak beranak ni apa ni, bodoh. Macam itulah cerita dia. Dia kata bodoh. Kenapa? Kerana dia orang ada unta yang boleh ditunggang, unta tu pun sihat. Jadi dia tak gunakan kemudahan tu, malah uh, dia hanya tarik saja, dia tarik saja unta tu buat berjalan. Jadi yang tadi ni suruh tunggang unta tu. Jadi bila terdengar oleh mereka ni, jadi lalu ayah pun kata ke anak dia, wahai anakku, apa kata kita tunggang aja unta ni sebelum kita sampai ke pasar tu nanti. Jadi dia terdengar kata orang tu tadi. Jadi pun anak dia pun tak ada kata orang, tak ada langgar perintah, ikut je lah perintah. Lagi pun dia pun, mereka berdua tungganglah unta ni. Lalu dia sampai satu, apa kita panggil, satu, dia suruh anak dia. Mula dia suruh anak dia naik. Jadi anak dia pun naik. Tapi bila anak dia tunggang tu, bila sampai ke satu tempat tu, satu perkampungan tu, terdengar pula satu suara berkata, dia kata tengok tu, zalimnya anaknya tu, anaknya dah lah muda, sihat, gagah. Adakah dia suruh bapak dia yang tua tu, yang tak larat tu, tarik unta yang ditunggangi oleh anaknya tu uh, bawa berjalan. Jadi bila terdengar pula cerita ni, jadi si anak pun cakap lah kat ayah dia, ya Allah, wahai ayah, aku dengar orang kampung ni kata aku ni zalim. Pasal apa? Ayah tarik unta ni, aku katakan aku duduk selenang di atas unta ni. Boleh ke kita tukar tempat? Boleh ke kita tukar tempat? Jadi apa ni, bila sampai ke satu kampung tu terdengar pula suara, kata bodohnya, apa ni, ada ke apa ni, disuruh apa ni, anak tu tarik ayah ni, padahal unta tu boleh lagi bawa muatan lagi dengan lebih berat daripada itu lagi, kan lebih cepat perjalanan tu daripada tarik macam tu kan. Jadi dia terdengar pula cerita yang satu lagi kampung ni, jadi mereka berdua pun fikir betul juga dia cakap orang ni. Dia pun naik dua-dua atas unta tu, dan mereka pun menunggang lah unta tu ke pasar. Dan masa tu pasar pun dah nak dekat. Jadi bila mereka tunggang ni, akhirnya lalu satu perkampungan yang dekat dengan pasar ni, terdengar pula satu suara, satu suara yang mengatakan, tengok tu, anak beranak zalim. Anak beranak zalim. uh, Ada kepatut dia orang naik unta tu, padahal
tak kesian ke dengan unta tu. Padahal mereka boleh lagi tarik unta tu ke pasar pun dah dekat, tanpa mengetahui cerita lah. Maknanya kita dengar cerita orang lah sebenarnya kan. Jadi bila mendengar cerita tu, jadi mereka berdua ni maknanya decide untuk tarik yang unta tu ke pasar. Tapi ceritanya itulah, selepas mereka berbuat gitu, mereka pun terfikir balik ya. Mereka tentang cerita mereka bila singgah satu kampung ke satu kampung ni lah, lalu satu kampung ke satu kampung. Jadi mereka fikir, mereka kata mula saat ini ayah dia kata janganlah dengar kata-kata orang ya. Lakukan apa yang kita rasa betul, yang apa ni yang kita lakukan, dan lakukan satu perkara tu apa yang kita fikir benar. Jangan ikut cakap orang. Belum tentu lagi orang tu cakap benar, orang tu ada cakap berdasarkan niat nak membantu, ataupun dia ada maksud lain ya. Suka tengok orang jatuh, suka ada hasad dengki. Ini semua ni sifat-sifat macam ni kita harus ketepikan lah. Yang mana yang saya nak cerita ni ialah moral of the story is, kalau kita fikir satu benda tu kita buat betul dan kita ada ilmu dia dan kita dibimbing, ada gurunya, kita buat saja. Kita ignorekan apa orang keliling cakap pasal apa. Kita dah ada ilmu, orang tu tak ada ilmu, orang tu dah tentu dah tak tahu dia cakap pasal apa yang dia fikir betul. Kita fikir, bukan saja kita fikir betul, pasal apa kita fikir ada fact, ada ilmu yang bersandarkan dengan kita punya pemikiran tu. Jadi kita buat saja macam tu. Dan kita kena ignorekan juga, dalam banyak perkara kita kena ignorekan juga benda-benda negatif ni, supaya kita boleh fokus apa yang kita buat betul. Macam itulah cerita ni. Yang mana yang saya nak cerita ni pasal apa, dia ada berkaitan dengan perkongsian saya yang pertama nanti, iaitu berkenaan dengan virus, kenali virus yang ada dalam bisnes. Ini topik yang pertama. Baik. Yang kedua saya nak kongsikan nanti ialah topik berkenaan dengan peluang perniagaan dropship bersama dengan kami. Dan juga yang ketiga, seperti biasa, saya akan kongsikan dengan berkenaan dengan topik berkenaan produk berkenaan bukan produk, berkenaan dengan kajian saintifik berkenaan dengan kurma ni, yang mana hari ini berkenaan dengan lebih kepada apa ni, kolesterol lah, ataupun apa ni, bahayanya penyakit yang saya akan kongsikan nanti, insyaAllah. Nanti tunggu saya akan kongsikan. Yang keempat ialah infografik berkenaan dengan burnout. Apa itu burnout? Yang mana kita kena ambil tahu, terutama dalam keadaan situasi kita yang terperangkap di rumah ataupun bekerja di rumah, ataupun kita tak bebas keluar ni, tak boleh nak bercuti sangat, tak boleh nak ke sini. Jadi burnout ni apa dia yang kita kena ambil tahu, dan macam mana nak selesaikan ataupun kita nak atasi burnout ni. Okey, baik tuan-tuan dan puan sekalian, itu tadi 4 topik yang saya nak kongsikan dan tanpa berlengahkan masa, saya teruskan kepada perkongsian saya yang pertama, berkenaan dengan kenali virus dalam bisnes. Okey, baik. Bila bercakap tentang virus ni, kita tahu sekarang ni kita dilanda dengan COVID-19, virus COVID-19, yang mana virus ni bukan hanya ada dekat Malaysia, malah di seluruh negara juga, kebanyakan negara. Dan juga dan kita tahu virus COVID-19 ni dia memang membunuh ramai dah ramai nyawa, dan juga bukan saja ramai nyawa, dan juga telah menjangkiti jutaan mangsa di dunia ni lah, sama ada di Malaysia ataupun di dunia. Dan juga dalam kita berjaga-jaga tu dengan wabak yang melanda ni, yang mengancam nyawa ni, kadang-kadang kita terlepas pandang, ataupun kita lama-lama kita ambil mudah. Jadi wabak penyakit begitu juga attitude yang kita ada tu berlaku dalam bisnes kita. Kita tak perasan rupanya virus ni ada dalam perniagaan kita, dan dia semakin lama semakin grow, semakin melebar macam barah sikit-sikit, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, sampai mana dalam satu peringkat kita tak kawal virus yang ada dalam bisnes kita ni, dia boleh, bila jadi serius nanti, dia boleh membunuh bisnes kita lah. Dan juga dalam perkongsian ni saya akan kongsikan beberapa kita panggil virus yang ada dalam bisnes, yang mana kita harus fikirkan dan kita harus atasinya, supaya kita dapat fokus kepada bisnes kita yang kita jalankan ni. Sama ada bisnes yang kita jalankan ni sama ada kita founder, ataupun kita dropship ke, ataupun kita
kita jual produk ataupun kita ada produk services, produk perkhidmatan. Jadi sama semuanya. Kalau virus ni ada, dia akan membunuh perniagaan kita secara senyap lah, yang kita tak sedar. Okey, baik. Antara virus yang ada dalam bisnes ni, yang pertama ni ialah malas. Malas. Virus malas ni dia memang uh, dia bukan hanya dalam bisnes. Kalau dalam mentaliti kita ataupun dalam attitude kita pun ada. Terutama macam hari ni kan, Monday, hari Isnin, banyak kita dengar Monday blues. Hari Isnin je macam malas nak start, malas nak kita bergerak, malas nak buat sesuatu. Pasal semalam hari Ahad, jadi kita berehat dah. Bila tiba hari Isnin, kita macam slow sikit kita nak bergerak tu, ataupun nak buat apa-apa aktiviti perancangan mingguan dan sebagainya lah. Itulah salah satu contoh paling dekat yang kita tahu. Dan juga bila cakap pasal virus malas ni, malas ni adalah antara virus yang kata orang masih lagi belum kita jumpa dia punya penawar dia. Vaksin tu kita belum jumpa lagi. Dan malas ni sebenarnya dia adalah punca dia boleh melumpuhkan kita punya seluruh badan kita, seluruh energi kita, seluruh emosi kita, seluruh minda kita lah, dan mindset kita ni untuk kita lakukan apa-apa sebarang tindakan bila kita malas. Dan juga malas ni lah salah satu pada punca utama yang bila masa keadaan ni timbulnya malas ni ialah bila kita berniaga lah, kita berniaga bila kita rasa selesa. Kita rasa selesa. Maknanya selesa sini ialah kita malas nak bertindak, kita rasa kita suka bertangguh, dan juga perangai kita suka satu orang banyak beri alasan. Itu tak boleh, ini tak boleh. Ini dah start ke arah dijangkiti virus malas ni lah. Dan juga semua yang saya mention tadi tu, kita dapat kesan dia daripada awal. Kalau kita set mindset kita yang kita perlu ada action, perlu ada progress dalam minda kita, insyaAllah kita boleh kikiskan ataupun hapuskan sikit-sikit sifat malas ni dalam bisnes kita lah. Itu satu. Yang kedua, virus yang kedua ni ialah ego. Ego dalam bisnes ni. Yang bila bercakap pasal ego ni, virus ni selalunya virus ego dia menyerang kita sebagai usahawan, sama ada part time ke full time ke, yang jual produk ke, yang ada yang beri perkhidmatan services ni, dia menyerang kita sebagai usahawan ni bila kita nampak perbezaannya yang kita selepas kita buat bisnes seketika, kita rasa macam hidup kita ada perubahan. Sifat ego ni datang. Bila kita nampak duit sikit, bila kita nampak profit sikit, kita mula kita macam nak sombong sikit, kita mula nak tinggi hidung sikit, kita mula pandang orang sebelah mata. Lepas tu kita dah mula start nak spend benda-benda yang tak perlu. Kita mula kata bersenang-senang lah, panik kita gitu, dan kita rasa macam zakat pun tak payah bayar banyak sangat, sedekah pun adalah cintu dia. Ada sifat ego ni dia akan timbul, dia akan timbul dalam diri kita, dalam minda kita, dalam mindset kita, dalam perangai kita. Dan juga simptom virus ego ni dia menyerang diri usaha kita sebagai seorang bila kita merasakan yang kita ni lebih baik. Itu yang saya katakan tadi, kita lebih baik daripada orang lain. Kita rasakan diri kita ni lebih bagus daripada orang lain. Ini masalah. Dan ini pun bukannya melibatkan kepada kita dalam bisnes, di luar bisnes pun, dalam kerjaya kita, dalam pekerjaan kita pun, benda-benda ni boleh timbul di anytime. Sama ada dalam ibadat pun malah dia akan timbul ego tu. Dan juga kalau kita usahawan sebenarnya, kita perlu amalkan sikap yang kata orang patah Melayu, dia kata kita ikut resmi padi. Semakin berisi, semakin tunduk. Macam itulah bila kita semakin berjaya dalam bisnes yang kita buat ni,
kita akan rasa ego dan sombong kita tu ditolak ke tepi lah. Kita ikut Rasmi Padi tadi, kita tambahkan lagi kita punya amalan untuk bersedekah, amalan kita untuk berzakat, ataupun kita amalan untuk membantu orang lain bangunkan ekonomi. Ini benda-benda ni kalau kita praktikkan, dia akan kita akan hapuskan virus ego ni lah. Dan juga apa ni, kadang-kadang terlampau ego ni pun dia membuatkan usahawan mudah pandang pesaing tu sebelah mata. Itu pun satu kesilapan lah. Kita pandang pesaing kita macam tak ada benda kecil je kan. Padahal kalau uh, kalaulah pesaing tu konsisten, fokus, dia boleh beat kita balik dan dia boleh kata orang sailang kita balik dalam bisnes tu. Jadi itulah bahayanya virus yang kedua ni, iaitu punya virus ego ni. Okey, baik. Saya teruskan yang saya rasa virus yang ketiga lah, iaitu virus emosi ni. Virus emosi ni. Okey, baik. Kita tahu kita manusia, kita ada emosi. Emosi kita rasa, kadang-kadang pernah kita rasa lemah semangat, kita down, kita sedih, kita gembira, kita macam kata orang nak marah, kita nak merajuk, macam-macam emosi ni. Dan juga virus ni, kalau nak tahu, dia kalau tak dikontrol, dia boleh mempengaruhi seluruh hati kita, menyebabkan hati kita jadi lemah, minda kita jadi macam buntu, malas dan seumpamanya. Dan juga kalau pada energi kita ataupun kepada anggota kita, jadi macam tak nak buat apa-apa lah, tak nak bertindak, tak nak buat itu ini. Dia boleh, virus ni dia punya cengkaman itu, dia punya pengaruh tu kuat. Dan juga virus ni juga dia akan buatkan kita punya fikiran sebagai usahawan tu kacau sebenarnya, kacau, dan dia akan melumpuhkan kita punya action lah, pergerakan kita tu. Dan bila kita bayangkanlah, bila kita berbisnes atau kita usahawan, kita terlalu beremosi ataupun kita terlalu melayan perasaan kita tu uh, ataupun kita dipengaruhi oleh orang luar, nasi luar mempengaruhi kita punya emosi tu, kita membuatkan kita rasa terganggu, fikiran kita terganggu, hilang fokus, dan juga kita akan jadi main-main at the end ni, dan menyebabkan bila kita founder atau kita yang usahawan ni main-main, jadi tak fokus, menyebabkan kita punya bisnes pun tak fokus dan sudahnya mati begitu sajalah, bungkus begitu saja. Dan juga bila caranya, bila kita timpa masalah, contohnya kita sebagai usahawan, bila kita contohnya macam ni, bila kita ditimpa masalah contohnya, kita akan rasa macam bersangka buruk. Itu memang saya pun ada kadang-kadang, saya rasa tuan-tuan perempuan pun ada, kita sebagai manusia ni, kita akan bersangka buruk dan juga kita akan berfikiran negatif. Benda ni kita kena tukar, kita kena tukar, kita kena kontrol kita punya emosi supaya kita beremosi positif. Kita kena bersangka baik lah. Dalam Quran Allah cakap kan, Tuhan mengikut sangkaan hamba ni. Jadi kalau kita nak Tuhan bersangka baik dengan kita, kita kena bersangka baik dengan Tuhan. Macam tu. Jadi kalau begitu dengan tindakan kita dengan manusia, dengan di luar sana, kita kena bersangka baik. Jadi kita mudah, kita punya energi, kita punya mindset kita tu, dan kita punya action tu positif. Dan juga itu yang apa yang saya tahulah, yang saya belajar, kalau kita berbisnes ni, seelok-eloknya kita kena cari circle yang orang yang berbisnes dan orang yang berfikiran positif. Bukan maknanya kita nak tinggalkan circle kita tinggalkan adik-beradik kita ke, kita putuskan silaturahim ke, contohnya saudara mara ke, jiran tetangga, tak. Bukan. Dia sebenarnya bila kita dalam berbisnes, kita kena cari circle ni. Kita kena berada dalam circle ni, circle yang positif, yang membantu satu sama lain. Dia growkan kita. Maknanya contoh, kalau circle positif ni, kalau kita ada masalah, kita kongsi kat kawan-kawan macam ni ke, kat grup macam ni, dia beritahu kita, ini yang aku buat betul, kau boleh ikut ni. Jadi kita rasa macam bersemangat nak bangkit. Kita tak ada masa untuk kata orang down tu. Boleh down, rasa down, tapi tak boleh lama sangat. Kita kena bangkit. Kata orang, down sekali, bangkit 100 kali ataupun 10 kali, macam tu. Bayangkan kalau kita tak ubah circle kita, maknanya kita masih lagi circle yang kata orang elek, buat apa bisnes macam ni, benda-benda yang negatif. Dia macam jarum. Kalau banyak jarum, benda-benda macam efek pada kita, pada mentaliti kita, pada kita punya mindset, dia boleh tumbang juga. Gajah boleh tumbang.
Jadi yang penting kita kena circle kita kena kita pilih yang betul. Kita yang pilih yang betul. Kita yang pilih. Itu yang penting Dan juga uh, bukan itu saja, kita juga kena tambah ilmu. Kita tambah ilmu, kita kena ada mentor dan semua-muanya. Itu penting. Okey, baik tuan-tuan puan sekalian, macam boleh itu saja tadi berkenaan dengan perkongsian saya berkenaan dengan virus yang kita fikirkan memang ada pada setiap kita semua, dan juga bahaya tak bahayanya virus ni kalau kita tak kontrol. Benda yang kita boleh kontrol, kita kontrol. Benda yang tak boleh kontrol, kita tak boleh buat apa, tak payah nak kontrol. Kita serah kepada Allah. Yang ini kita boleh kontrol, kita boleh kontrol, maknanya kita kontrol. Okey, baik. Moga-moga kita mendapat manfaat daripada perkongsian ni. Andai kata tuan-tuan perempuan nak tambah atau nak ada pengalaman ataupun nak kongsikan ilmu berkenaan dengan tajuk hari ini, jangan lupa kongsi di bawah. InsyaAllah kita sama-sama baca, dan moga-moga kita berkongsi-kongsi ilmu, kita dapat tambahkan lagi ilmu kita, insyaAllah. Okey, baik tuan-tuan puan sekalian, itu tadi perkongsian saya yang pertama berkenaan dengan tajuk hari ini, iaitu kenali virus dalam bisnes. Okey, baik. Saya teruskan kepada perkongsian saya yang kedua berkenaan dengan peluang perniagaan dropship. Peluang perniagaan dropship. Okey, baik. Uh, Tuan-tuan puan sekalian, yang mana produk yang kami akan promote atau kita akan buat promosi bagi dropship kami ni ialah produk parti kesihatan Ajwa atau parti rumah Ajwa, yang mana dropship kami ni yang kami cari ni dia punya syarat simple saja. Grup yang kami nak grow ni simple, iaitu pendek ceritanya, dropship kami ni tak perlu modal pendaftaran percuma, kemudian tak perlu sebarang modal, yang mana confirm tuan-tuan kalau tak perlu modal ni takkan rugi sampai bila-bila lah. Tak ada melibatkan duit poket tuan-tuan perempuan. Dan juga uh, di samping tu tak perlu simpan stok, tak perlu post barang, tak perlu tak ada kontrak, tak ada, boleh buat sale santai. Tapi kena ingat, kalau buat tak santai ni, kena ingat dalam prinsip Islam dia ada manjada wajadah, siapa berusaha pasti berjaya. Okey, baik. Dan juga produk yang saya ingat ketengahkan tadi adalah produk produk yang mudah terjual, dan juga repeat order yang tinggi nanti, insyaAllah. Produk parti kesihatan ataupun produk kesihatan parti Ajwa ataupun produk uh, kurma Ajwa. Okay, baik, parti Ajwa. Dan baik, dan juga tuan-tuan puan, di samping tu bahan pemasaran kami sediakan seperti video dan semua-muanya lah. Dan juga di samping tu group support pun kami sediakan. Macam FB group ke, website group ke, Telegram group, yang mana itu semua group ni kita akan invite siapa yang dropship kami ke dalam group ni, dan kita akan buat macam perkongsian lah, sama ada info ke kita update info terkini, dan juga video-video tip-tip semua tu kita akan kongsikan dalam tu lah, untuk membantu juga untuk support tuan-tuan perempuan supaya tuan-tuan dapat bertambah agresif, bertambah fokus dalam membuat marketing ataupun pemasaran produk kesihatan kami. Dan juga uh, di samping itu sesi coaching dalam platform Zoom kami akan upkan nanti. Dan dalam tu kita akan buat macam-macam perkongsian lah, perkongsian sama ada teknik yang betul ke, teknik yang berjaya ke, ataupun macam-macam lagi lah kita akan buat kat situ. Tujuannya macam tadi, macam grup tadi juga, kita nak bantu supaya tuan-tuan perempuan kata orang bertambah agresif dalam buat pemasaran produk tu menggunakan tools yang kita akan kongsikan nanti. Okey, baik tuan-tuan perempuan, last kali iaitu kami akan bagi reward, bonus kepada
sesiapa di kalangan dropship kami yang dapat achieve target tu. Maknanya kalau kita set target tu dalam bentuk bulanan dan tuan-tuan perempuan berjaya buat sale sampai target yang kita nak tu, maknanya tuan perempuan akan dapat bonus tu lah. Maknanya perempuan pendek cerita dapat dua. Satu, commission daripada jualan produk tu individu, dan juga yang kedua dapat bonus target sale yang kita setkan tu. Dia dapat dua income. Okey, baik tuan-tuan sekalian, semua ni syarat ni tidak menjadi makna sekiranya kalau dropship kami yang kami nanti tak rajin, tak komited, tak disiplin, benda ni tak akan menjadilah. Macam mana konsep yang saya kata tadi, menjada wajada, siapa berusaha pasti berjaya. Jadi kita kena, dalam konsep ni kita kena saling membantu antara satu sama lain, insyaAllah. Okey, baik tuan-tuan puan, anda kata tuan-tuan berminat, jangan lupa sertakan nama, email dan juga nombor handphone, dengan PM kami, DM kami. InsyaAllah kita akan bagikan info-info yang diperlukan untuk jadi dropship kami. Ataupun tuan-tuan kenal, tuan-tuan perempuan kenal sesiapa yang nak dibantu, sama ada adik-beradik ke, saudara mara ke, jiran ke, ataupun sesiapa saja, rakan-rakan ke yang ingin dibantu untuk tingkatkan ekonomi family tu, kongsikan link ni, insyaAllah kami akan bantu, insyaAllah. Okey, baik tuan-tuan perempuan sekalian, itu tadi berkenaan dengan topik kedua, peluang perniagaan bersama kami. Dan saya teruskan kepada perkongsian saya yang ketiga, topik yang ketiga, iaitu berkenaan dengan uh, kajian saintifik. So ni boleh dapatkan link, nanti saya akan bagikan untuk bacaan detail apa kajian yang mereka dah buat. Okey, baik tuan-tuan sekalian, tamat tadi perkongsian saya berkenaan dengan kajian saintifik tentang kurma dan kolesterol. Saya teruskan kepada perkongsian saya yang terakhir, iaitu berkenaan dengan COVID-19.
kontrol kita punya emosi kita, diri kita, supaya tak melibatkan orang keliling. Okey, baik. Itu saja perkongsian saya yang terakhir berkenaan dengan COVID-19 ni. Moga-moga kita mendapat ilmu, moga-moga kita dapat perkongsian yang bermanfaat insya-Allah. Dan juga tuan-tuan puan jangan lupa sharekan, tagkan, moga-moga asbab tuan-tuan puan kita membantu dalam kebajikan ni. Moga-moga kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pahala ini berpanjangan sampai hari kiamat insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan puan sekalian, itu saja perkongsian saya hari ini. Moga dipermudahkan usaha kita insya-Allah. Dan juga pesanan saya seperti biasa berkenaan COVID-19 ni, jangan lupa jaga kebersihan diri, amalkan SOP yang telah ditetapkan, dan jangan lupa kita teruskan berusaha dan juga kita berdoa dan kita bertawakal. Moga-moga Allah bantu kita dapat harungi COVID ni, dan juga Allah bantu kita untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19 ni di Malaysia insya-Allah. Dan juga jangan lupa kepada Allah lah kita berserah. Saya akhiri dengan ibadah saya dengan tasbih kifarah dan juga suratul as. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal as, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Saya akhiri dengan moto penjagaan kami, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Stay safe. Kita jaga diri kita jaga keluarga kita jaga komuniti kita jaga negara kita mesti menang. Kami bantu anda elakkan isu kolesterol tinggi untuk capai sihat dari masalah penyakit-penyakit kronik. Produk kesihatan Parti Ajwa, sihat dan selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.